بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, kita dapat mendirikan salat maghrib berjemaah. Seterusnya berada di dalam majlis yang disebut oleh baginda Nabi sebagai taman syurga. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila mana kamu melewati taman-taman syurga, maka duduk singgah. Sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa benda taman syurga itu? Jawab Nabi, "Hilaqul dzikr, halaqah ilmu." Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang seorang lelaki yang digelar Khalilullah, kekasih Allah. Ketika mana menceritakan tentang seorang lelaki yang diuji oleh Allah dengan ujian di setiap peringkat umur dia, dan dia menyempurnakan ujian, semua ujian tersebut. Kata Allah, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Barang siapa yang marah ataupun tidak menyukai ataupun rasa tak setuju ataupun tak berapa berkenan dengan apa yang dibawa oleh Ibrahim itu, mereka itu tidak lain adalah orang yang memperbodohkan diri sendiri. Kerana apa kata Allah? "Wa laqad istafainahu fid dunya." Kerana Allah telah pilih Ibrahim itu di atas dunia, dan pada hari akhirat termasuk dalam kalangan orang yang soleh. Apa benda ni? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala angkat Nabi Ibrahim pada kedudukan yang sangat tinggi ini? Ayat yang seterusnya dijawab. Allah menerangkan kepada kita, "Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin." Iaitulah Ibrahim alaihissalam ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada dia tunduk, menyerah, buat, dan orang putih kata without procrastination, tanpa tunda, tanpa tunggu. Allah kata buat, dia buat. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Bila mana Allah suruh buat apa pun, yes, saya tunduk. Aslim ni maknanya saya menyerah, saya tunduk, ya. Saya tunduk, saya menyerah dan saya terus buat. Without asking, tanpa perlu bertanya banyak, tanpa perlu mempersoal banyak. Nama kata daripada Allah, dia buat. Nah, bukan kata Nabi Ibrahim AS seorang saja, bahkan Nabi Ibrahim AS didik seluruh keluarganya begitu. Nah, ketika mana Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar di tengah-tengah wadi ghairi zar'in, satu lembah yang tidak ada sesiapa pun Mekah pada masa tu. Siapa pun tak ada. Dalam keadaan Siti Hajar bawa Nabi Ismail masa tu kecil, seorang bayi lagi. Siapa pun tak ada. Tinggal isteri dia di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada penghuni pun. Bukan kita tidak ada orang, pokok pun tak ada, burung pun tak lalu. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada Ibrahim tinggal di sana, maka dia tinggal di sana. Dan ketika mana isteri dia tanya kepada dia, "Siapa? Kenapa abang buat? Kenapa abang? Kenapa kena tinggal kami kat sini? Pasal apa?" Jawab. Nabi Ibrahim tak mampu nak jawab apa. Akhirnya isteri dia tanya, "Nah, adakah Allah amaraka hadha? Adakah Allah yang suruh buat ni?" Nabi Ibrahim cuma mampu berkata ya. Dan kata isteri dia, "Kalau daripada Allah, abang pergi balik, tak apa. Tinggal di mana pun tak apa, suruh buat apa pun tak apa, cik tak peduli. Tak ada pokok ke, tak ada orang ke, tak ada burung ke, tak ada makanan ke. Nama kata Allah suruh, Allah pasti takkan sia-siakan." Ini keimanan dan keyakinan dan keislaman yang sangat tinggi
Kenapa semua ni ada ni? Kerana perasaan kasih, perasaan cinta yang membawa kepada semangat pengorbanan yang ada pada Nabi Allah Ibrahim, seterusnya keturunan baginda. Nah, seterusnya dibawa sampailah kepada kita hari ini kalau kita memilikinya. Nah, dalam satu hadis Nabi SAW, seorang lelaki mai kat Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'dak." Ya Rasulullah, cuba sebut kat saya tentang Islam satu ayat yang ringkas, yang mudah, yang mana saya tak tanya orang lain dah lepas ni. Bila tanya apa maksud Islam? Oh, Islam ialah menyerah diri, Islam ialah mengucap kalimah syahadah dan sebagainya. Betul. Tapi pemuda ni dia tanya Rasulullah, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'da." Saya nak satu jawapan yang Nabi bagi yang simple, yang kalau saya dapat jawapan tu saya puas dah. Mana jawapan tu ringkas tetapi dia menjawab semua jawapan. What is Islam? Apa benda Islam tu? Maka kata Nabi, "Qul," katakan, "amantu billah," aku beriman kepada Allah, "tsumma istaqim," kemudian beristiqamahlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, malam ni yang saya nak bawa dekat tuan-tuan dalam tempoh sementara nak isi ke isyak ni ialah kisah-kisah tentang kecintaan, tentang pengorbanan, tentang Islam itu sendiri, dan tentang para salafus soleh, para kekasih Allah, para nubala, para orang yang mulia di jalan Allah. Bagaimana mereka menyusun cinta mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka berperilaku ketika mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menyandarkan cinta dan kasih mereka seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diuji dengan ujian yang bertimpa-timpa dan bertalu-talu, tetapi tidak seinci pun berkurang kasih dan sayang mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita nak cerita yang tu lah. Boleh tuan-tuan? No? Tak boleh nak? Dia bila masjid besar ni kata lagu rasa gayak sikit saya. Saya masjid besar ni saya tak pernah ceramah kan. Saya ceramah masjid kecil-kecil, surau, rumah-rumah orang kecil-kecil gitu ya. Ni masjid besar ni goyang lah juga Lah hari tu di masjid Negeri Shah Alam pun besar, tapi depa buat di dewan tepi tu, jadi tak rasa lah suara besar tu. Kan? Bila masjid besar ni kita rasa lagu mana tau. Dengar suara saya jauh kan. Cakap tadi suara dengar di sana kan. Tuan-tuan dengar clear tak? Clear. Tuan-tuan clear, saya tak bawa. Saya tak ubah clear, suara saya pergi sana. Tak apalah, tapi kira tuan-tuan dengar clear, alhamdulillah. Tapi memang masjid sini kena besar no. Orang ramai ikut no. Sini orang ramai. Kemudian nak lawan dengan sebelah hak lagi besar no. Sini kena lagi besar. Di sudut syiar kita kena tunjukkan yang Islam ni tak lekeh. Islam ni tak koman. Kita kena buat besar, mewah, nampak mewah agar bila kita kita nak compare kita dengan jiran di sebelah tu, kita tak nampak lekeh. Bila orang lalu orang nampak, oh ni nampak sana besar, bertingkat-tingkat tinggi. Memanglah kita tak mampu nak buat sampai lagu tu, tapi nak menunjukkan kita pun tak koman lah. Lepas itu malam ni ceramah malam ni saya ingat nak cakap bahasa Inggeris kan no. Habis boleh. Nak tunjuk kita pun tak jatuh lah. No. Ni mic luar kan mic dalam eh? Luar ke dalam? Tuan-tuan macam saya cakap seorang-seorang kan. Ni mic luar ke dalam? Dua-dua. Okey, tak apa kau no. Mic dua luar dalam. Okey, tak apa. Baik. Maka kira boleh ni saya nak cerita lagu tu malam ni no. Kita nak cerita tentang keimanan, tentang kisah-kisah salafus soleh dan pengorbanan lah. Nak main musim raya korban ni. 2 minggu ke depan ni, tapi kita cerita siap-siap lah. Bukan nak cerita tentang sembelihan itu, tidak. Tetapi bagaimana korban qaribah, perbuatan itu, kalimat itu yang datang daripada fi'il qaribah, dekat, yang membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam, berapa ramai dalam kalangan sahabat dulu serta para tabi'in dulu, para sahabat lah khususnya, yang mereka mungkin tak sempat nak sambut raya kurban banyak tahun lagu kita. Mungkin tak mampu nak tumbangkan korban, nak tumbangkan lembu tiap-tiap tahun macam kita. Mungkin tak sempat pun nak sambut raya korban banyak-banyak kali lagu kita. Tetapi sebahagian besar dalam kalangan mereka ini, bahkan mungkin kesemuanya, lebih memahami dan mendalami erti korban.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Umair, satu orang pemuda di Mekah. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan disebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala oleh Imam Zahabi, dinukilkan juga disebutkan oleh di dalam Isabah fi Tamyiz Sahabah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan juga di dalam Hilyatul Awliya kalau ada, Fiqh Sirah Al-Syekh Al-Ghazali. Bagaimana dalam Ar-Rijal Haula min Rasulillah disebutkan Mus'ab bin Umair ni satu orang pemuda yang sangat kaya di Mekah dulunya pada era jahiliyah. Kaya. Mak dia khususnya kaya. Mak dia satu orang yang billionaire wanita di Mekah. Yang mana Mus'ab bin Umair anak muda yang rupa parah cantik. Dalam kisah, dalam riwayat disebutkan Mus'ab bin Umair ni dia antara pemuda Mekah zaman itu yang ada sikat. Yang sikat, yang jaga rambut, kemudian dia tarajul, dia ada minyak rambut dia sendiri. Minyak rambut dia sendiri. Kemudian dia ada minyak wangi. Minyak wangi tu dia seorang saja pakai. Custom made lah. Kalau hari ni kita minyak wangi beli di kedai lah. Malaikat Subuh lah, Sultan Brunei lah dulu kan, nama-nama minyak esen tu kan. Macam-macam jenama lah. Tapi ini bukan cerita minyak esen di market tu, RM1 RM2. Ini cerita minyak wangi mahal yang kalau dia lalu orang bau, okey, ni Mus'ab. Tak ada orang lain boleh pakai. Maknanya copyright tu ada dekat dia. Itu level Mus'ab bin Umair zaman itu. Dia nak beli apa dia dapat, dia nak apa dia boleh. Mak dia kaya dan terlalu sayangkan dia. Tiba-tiba bila Islam telah datang masuk ke dalam hati dia, dia rela hilang segala-galanya demi Islam. Ya? Ketika mana dia menerima Islam, seluruh dunia dia buang dia. Mak dia tarik balik kat kredit dia. Dia satu orang pemuda yang cukup mewah pada masa itu, jadi pemuda yang sangat susah. Nabi hantar dia pergi Madinah. Ya? Nabi hantar dia pergi Madinah. Dan tuan-tuan, kalau kita membaca sejarah hijrah Rasulullah SAW bila sampai Madinah, orang-orang Ansar sambut Nabi kan. Tala'al badrun alaina min thaniyatil wada', sampai habis tu kan. Macam mana peringkat awal perjanjian Aqabah berapa orang saja mai. Depa minta Rasulullah hantar satu orang mai untuk ajak depa di Yathrib. Rasulullah pilih pemuda ini, Mus'ab bin Umair. Bayangkan satu orang anak muda, dia pergi ke Madinah seorang-seorang. Dia terpaksa berhadapan dengan pemuka-pemuka Madinah masa tu yang belum Islam, yang ambil pedang dan letak di tengkuk dia dah. Tetapi dia dengan kerana kecintaan dia kepada Allah, kerana keyakinan dia kepada Allah, dia buat. Dalam tempoh beberapa tahun saja, sementara Nabi nak mai Madinah, elok Nabi sampai seluruh Madinah kebanyakannya Islam. Nabi hantar satu orang budak muda pi, bukan pi ke satu kelas, bukan pi ke satu tempat, satu kelas kecil, pi ke satu negeri, dan dia Islamkan satu negeri. Kecuali Yahudi lah, tetapi dia berjaya Islamkan kaum Aus dan Khazraj, yang mana dia sambut Rasulullah ramai-ramai dengan gilang-gemilang. Siapa yang berjasa itu tuan-tuan? Mus'ab bin Umair, yang dahulunya kaya, dia tinggal dengan segala-galanya kerana korban, kerana kecintaan, kerana keyakinan dia kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pi ke Madinah, dia menginfakkan diri dia, tak perlu, tak dapat bayar duit apa pun, dia pi, dia rela, dan dia berjaya mengislamkan seluruh Madinah. Dan Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, pada era dalam Syiar A'lamun Nubala, Imam Zahabi nukilkan riwayat ini bagaimana satu hari di Madinah, masa peringkat awal Nabi sampai tu, Sayyidina Ali cerita hadis ni. Sayyidina Ali kata, aku tak ada duit nak makan apa pun, tak ada peringkat awal ni. Aku pila ketuk kebun-kebun Yahudi di Madinah. Ya, minta kerja harian. Peringkat awal minta kerja harian demi nak dapat kurma satu tapak tangan ni. Elok-elok dapat kurma banyak tu, abang nak makan, tak makan dulu, bawa pi kat Rasulullah nak makan ramai-ramai. Sayyidina Ali cerita, bila sampai duduk tu nampak satu pemuda kurus kering, tak terurus, baju pun bukan kena selekeh dak, tapi lama dah. Nabi mengalirkan air mata tengok pemuda tu. Siapa dia pemuda tu? Mus'ab bin Umair. Nabi kata dulunya jalan-jalan di Mekah yang dia lalu tu, anak dara bakat tunggu, suka tengok dia
Dulu Mus'ab bin Umair zaman di Mekah tak pernah kenal apa itu basuh baju. Baju dia pakai buang. Tetapi bila Islam telah masuk ke dalam diri dia, dia rela hilang segala-galanya demi mempertahankan kecintaan dia kepada agama dan Tuhannya. Bila dia syahid, tuan-tuan, nak kebumikan jenazah dia, tarik di kepala nampak kaki, tarik di kaki nampak kepala. Kain tak cukup. Ini bukan cerita tanah kubur Astro ni tak, tapi memang tak cukup. Tak cukup pasal tak banyak yang dia mampu simpan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kadang-kadang bila kita pergi ziarah kematian, kalau jadi apa-apa ni kita tutup mulutnya. Sebab kita tak tahu yang jadi tu adakah rahmat ataupun musibah kepada dia. Kita pergi di rumah ziarah rumah mayat, adalah kucing lintah ke, bunyi apa-apa ke, jatuh ke apa ke, kita zip cukup. Pasal kita tak tahu yang berlaku itu adalah apa kepada dia. Kalau kisah ini berlaku zaman moden ni, kapan tak cukup ni tuan-tuan, viral dah ni. Kan orang mula buka cerita macam-macam lah. Tetapi rupanya kerana itu kezuhudan di atas dunia. Asim bin Sabit seorang sahabat Nabi yang lain, jenazah dia masa nak diusung tu tebuan ligan. Tebuan hurung jenazah dia. Kalau tengok dengan mata kasat hari ni, tebuan hurung ni kira teruk lah. Tapi rupanya Allah nak lindungi jenazah dia tu daripada orang Mekah ambil nak kerat jenazah dia tu. Lepas tu tebuan lindung. Jadi banyak kisah-kisah tentang kematian, tentang benda yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita cuma mampu ukak daripada luar saja. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya minta izin minum ayak boleh tak? Boleh. Saya jarang minum ayak kuliah. Segan kat tuan-tuan pasal saya seorang minum, tapi batuk kena minum juga. Baik. Satu orang wanita, ada ibu-ibu di belakang kan. Satu orang wanita ni dia kurang dibicarakan dalam sejarah. Ada cerita tapi kurang. Bahkan sebahagian dalam kalangan kita kenal nama tapi tak kenal cerita dia. Wanita ni tuan-tuan, anak dia lah yang hadis Nabi semayang sambil dukung. Cucu Nabi. Wanita ni ialah anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang anak baginda Nabi SAW, kita akan teringat Fatimah tentunya. Tetapi yang saya nak cerita ni tentang seorang anak perempuan Nabi yang sulung. Apa nama dia? Anak perempuan Nabi sulung. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatina Zainab. Anak Nabi berapa orang? 7 orang. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, kemudian Abdullah. Itu mai daripada satu mak, Khadijah. Kemudian yang ketujuh yang last sekali itu mai daripada Maryah Qibtiyah, Ibrahim. Itu daripada di penghujung usia Rasulullah dah. Anak-anak Nabi yang lelaki semua tak sempat membesar. Zainab anak perempuan Nabi yang sulung. Kalau bukan anak yang sulung pun anak perempuan yang sulung. Tapi dia anak perempuan yang sulung lah. Anak yang sulung Qasim, tapi tak sempat hidup lama. Pasal itu Rasulullah SAW disebut Abu Qasim. Zainab ni tuan-tuan, dia menikah dengan seorang lelaki nama Abul As Ar-Rabi. Abul As. Ingat nama ni, Abul As. Saya nak bawa kat tuan-tuan macam mana kalau kita duduk di diri Zainab ni macam mana. Nak kena semangat pengorbanan tu. Masa Rasulullah SAW dapat nubuah, dapat kenabian, Zainab ni dah nikah dah. Pasal dia kakak, dia anak besar, dah nikah dah. Dia nikah dengan Abul As tu. Cuma masa Rasulullah sebarkan Islam peringkat awal kat keluarga semua pakat masuk Islam ni, tentunya Zainab masuk Islam. Pasal bapak dia bawa Islam peringkat awal. Cuma masa dia masuk Islam, Abul As tak ada di Mekah. Abul As ni tak jahat, cuma dia tak boleh terima. Bila dia balik mai, Zainab bagi tahu, abang, tentang Islam lah, tentang bapak bawa Islam dan sebagainya, tentang agama yang betul ni. Jadi saya dah ikut dah Islam. Jadi jomlah abang masuk Islam. Abul As tak boleh terima. Padahal dia bukan orang jahat. Nabi puji dalam hadis. Nabi kata dia ni rajulan yang sadiq, dia lelaki yang benar, jujur dia. Tapi tak tahulah, mungkin laki dia ada ego kan. Orang perempuan dia buat kerja tak tanya dia dulu. Mungkin lah. Ulama dia bincang pasal apa. Tapi jawapan yang sebenar ialah hidayah Allah lah.
Dia tak setuju. Dia tak mau terima Islam. Menantu Rasulullah tu. Sedangkan dia pun tahu Rasulullah itu Al-Amin. Sebelum jadi Rasul pun dah memang orang suka dah. Memang cakap betul, cakap benar dah. Tapi dia tahu apa boleh terima. Tapi dia tak lawan Rasulullah. Cuma dia tak mau terima Islam. Masa tu ayat tentang orang Islam dengan bukan Islam, laki bini boleh duduk sekali. Ada maksud ayat suruh cerai, suruh pisah tak turun lagi. Jadi dia Islam, suami dia bukan Islam. Bapa dia Rasulullah. Tuan-tuan cuba duduk di dalam fikiran Zainab ni Ustaz. Bagaimana dia nak jadi seorang ibu, seorang isteri, seorang anak yang baik ni. Bapa dia di satu sudut belah ni, suami dia yang dia kena taat di satu sudut belah ni. Lepas tu bila mai perintah hijrah, Rasulullah nak hijrah pergi Madinah, dia tak boleh ikut. Pasal tanggungjawab dia pada suami dia yang bukan Islam ni. Tuan-tuan bayangkan pada masa tu dia macam mana. Dan cinta dia kepada laki dia tak berkurang pun. Baik. Tak apa lagi dekat tu. Sampai Nabi dah berhijrah ke Madinah, dia terpaksa berpisah dengan ayah dia yang paling dia sayang. Terpaksa berpisah. Tak apa lagi dekat tu. Berlaku pula pada tahun-tahun awal pasca hijrah apa? Perang Badar. Bila berlaku perang Badar tuan-tuan, laki dia pula turun terlibat bagi pihak Mekah. Nak lawan dengan ayah dia sendiri di pihak Madinah Islam. Masa tu cuba duduk di tempat dia. Di sini ayah, di sini suami. Ya. Dia duduk tunggu di Mekah tu dalam keadaan, kalau laki aku balik, apa jadi kat ayah aku? Kalau ayah aku menang, apa jadi kat suami aku? Kalau dia mati, dia tak Islam lagi. Allah, di tempat Zainab. Dan pada masa tu yang Islam di Mekah Zainab ya. Seluruh Mekah ni macam mana dia pun nak react kepada si Zainab ni, Sayyidatina Zainab ni. Tuan-tuan, dan takdir Allah dalam perang Badar, siapa menang? Islam menang. Ramai pemuka-pemuka Mekah dalam perang Badar ni, musyrikin Mekah mati. Abu Jahal apa semua ni mati. Tuan-tuan bayangkan macam mana Sayyidatina Zainab ni nak hadap pula anak keluarga Abu Jahal, keluarga Umayyah, keluarga Abu Lahab, keluarga orang-orang yang mati ni. Berapa ramai nak cerca dia. Dia ini anak Muhammad. Laki kami, anak tona kami semua mati di tangan Muhammad di Badar. Ini Zainab seorang-seorang di Mekah nak tanggung semua tu. Lepas tu pula tuan-tuan, laki dia tunggu tak balik-balik. Laki dia kena tangkap, kena tawan oleh tentera Islam. Dia ada di Madinah. Tambah lagi tuan, dia pula pada masa tu sedang syarat mengandung. Kan? Ni Zainab ni. Ya. Sampai dia tak tahu nak buat lagu mana dah. Dia seorang-seorang, tak ada siapa. Masa tu dia duduk mengandung anak sulung nama Umamah. Umamah ni lah yang Nabi dukung dalam hadis tu. Kalau tuan-tuan mengaji Riyadhus Shalihin, ada hadis, ada kisah tu, itu Umamah. Dalam satu hadis yang lain, yang Zainab panggil Nabi pasal anak dia tak boleh nafas dah. Kemudian meninggal, itu Ali. Ali itu adik Umamah. Anak Zainab ni 2 orang, Umamah dengan Ali. Umamah ni nanti dia besar, dia kahwin pula dengan Sayyidina Ali. Itu panjanglah cerita tu nanti. Itu saya kena main lain lah nanti. Nak cerita dia punya nasab tu. Baik. Kat mana tadi? Dia seorang-seorang. Jadi dia tak ada apa tinggal kat dia. Dia selama ni dia berlindung pun sebab suami dia duduk ada di Mekah. Suami dia bukan Islam. Jadi dia berlindung kat situ. Lalu suami dia pun kena tangkap, tak boleh balik. Semua orang keliling dia, kerumun dia, cerca dia, herdik dia. Apa dia nak buat? Nah. Maka Nabi bagi tahu di Madinah sana, siapa-siapa yang ada ahli keluarga dia kena tawan oleh tentera Islam, nak main ambil, boleh main ambil, main tebus, bayar sekian-sekian harga. Zainab nak pergi tebus, dia tak ada apa. Apa pun tak ada pada dia. Maka yang ada pada dia cuma necklace. Necklace bahasa Melayu dia apa? Loket lah. Loket. Rantai loket tu saja. Yang tu saja. Itu pun mak dia punya, Siti Khadijah. Yang tu saja dia ada. Yang tu saja yang dia boleh tebus. Maka dia bawa kirim pi ke Yasrib. Benda tu, necklace tu, pasal nak bebaskan suami dia, Abul As ni, Abul As Ar-Rabi' ni. Bila sampai kat tentera Islam, mereka akan pas sampai kat Rasulullah dululah nak tengok setiap harga yang ditawarkan untuk nak bebaskan musyrikin ni. Bila sampai kat tangan Nabi, Nabi menitik mata tengok loket yang di tangan baginda itu ialah loket isteri dia dulu.
Tuan bayangkan. Jadi dia tahulah bahawasanya anak aku tengah susah sekarang. Anak aku terpaksa bagi benda yang paling dia sayang sekali. Bukan loket ni lah. Ni benda apa ni? Nak lepik kitab kot. Kau tutup ayat. Kena. Loket yang paling dia sayang. Maknanya dia, anak aku sekarang ni di Mekah tu tak ada apa dah pada dia ni. Dia terpaksa bagi barang yang paling dia sayang. Arwah mak dia punya. Maka Nabi bincang dengan para sahabat. Lagu mana nasib anak menantu aku ni. Maka ringkas cerita, pasal ada banyak cerita lain lagi. Para sahabat kata, tak apalah ya Rasulullah, lah ni kita buat pertukaran. Kita boleh bebaskan Abul As ni, tetapi Zainab kena mai ke Madinah. Dan pada masa tu jugalah turunnya ayat yang tak halal hubungan suami isteri yang lain agama ni. Kena jatuh talak lah pada masa tu. Maka Nabi masa tu lah Nabi bagi jaminan. Nabi kata jangan takut, Abul As ni kita tak payah follow dia lah, pasal dia ni jujur. Kita bebaskan dia, dia akan pastikan anak aku akan mai ke Madinah. So dia takkan berjumpa anak aku pergi lari dua-dua orang, tak ada. Nabi bagi jaminan. Padahal masa tu Abul As belum Islam. Meanwhile, pada masa yang sama di Mekah pada masa tu tengah duk kalut ni, tengah duk kacau ni. Zainab ni kena serangan macam-macam ni. Tuan-tuan, Nabi SAW satu manusia yang sangat bijak. Nabi hantar spy. Jadi kalau kita nak cerita-cerita spy ni, Mission Impossible lah, apa macam-macam gambar spy kan. Yang paling power intelijen ni sebenarnya Rasulullah SAW. Paling power sekali. Itu pun kena hari yang lain saya nak cerita. Tentang perjanjian Hudaibiyah, tentang kisah-kisah sebelum Fathu Mekah, tentang kisah perang Khandaq, macam mana Nabi punya otak hantar spy tu, dahsyat. Jangan fikir dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita dah masuk dalam kepala kita macam-macam lah ni, filem-filem spy ni. Ingat dengan zaman Rasulullah tu. Masa tu teknologi spy ni tak ada lagi. Orang pergi perang rambang tu ya, tapi Rasulullah punya bijak. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar Zaid bin Harithah. Nabi bagi cincin. Nabi bagi cincin baginda kepada Zaid. Bawa cincin di pergi Mekah. Dan tengok. Sebab apa? Sebab Nabi nak minta Zaid cuba. Sebab macam ni, Abul As daripada Madinah dibebaskan balik ke Mekah, tapi dia tak boleh jumpa dah Zainab. Zainab daripada Mekah kena main Madinah. Tuan faham tak lah ni? Abul As nak keluar Madinah tak ada siapa kacau dia. Nabi bagi jaminan. Masalah Zainab nak keluar Mekah ni lagu mana nasib dia? Orang musyrikin nak lepas dia keluar ke? Tuan-tuan, pak dia dah menyebabkan kematian ramai adik-adik depa pada tanggapan depa pada masa tu. Jadi Nabi risau, maka Nabi hantar Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, pi bawa satu cincin Rasulullah. Maka Zaid pun pi ikut jalan belakang. Pi ikut jalan-jalan belakang menyusul bagi orang tak jumpa. Pasal kalau orang jumpa pada masa tu tuan-tuan mati. Pasal masa tu tengah tegang, baru lepas perang betul-betul. Dan orang musyrikin pula kalah. Orang kalah ni tuan-tuan, dia emosi lebih. Kita main bola, penyokong ada baling botol tu, dia hak kalah. Kan? Dia emosi bila dia kalah. Pasal apa? Dia emosi sangat nak masuk gua lagi ni. Dia emosi. Maka tuan-tuan, Zaid bin Harithah pi dengan cara dalam masuk kok jalan-jalan belakang semua ni, pi jumpa dengan seorang pengemala kambing. Pi risik dengan pakai topeng bawah kan. Dalam masa yang sama, Zainab dah dapat dah cerita ni, yang dia kena berpisah dengan lelaki dia. Tak boleh jumpa juga. Tapi tak boleh jumpa pun tak apalah, pasal kurang-kurangnya lelaki dia bebas. Tapi dia tak boleh jumpa lelaki dia. Maka masa dia nak keluar tu, Abah Ipak dia siapkan unta. Letak dia atas unta. Hampirlah ke Madinah. Jalan ke seorang-seorang hampir ni, tak ada siapa jaga ni. Dan masa tu tuan-tuan, bayangkan dia seorang-seorang perempuan tengah mengandung pula pada masa tu. Bukan, masa ni dia bukan mengandung kat Umamah ni. Saya minta maaf. Umamah tak. Sorry. Masa ni dia mengandung. Masa ni dia mengandung. Masa dia seorang-seorang tu, pilah lepas unta seorang-seorang jalan nak tolong pergi ke Yasrib. Jauh ni tuan-tuan. Kita dengan zaman moden pun naik bas 5 jam.
Kan? Zaman dulu tak tahulah, seorang-seorang dalam keadaan takut pula. Masing-masing kira nak bunuh pun. Saya nak bagi contoh filem John Wick, tapi macam saya seorang yang tengok dalam masjid ni kan. Dia jalan pergi mana pun orang nak pukul dah. Ni budak muda gelak kan. Macam filem tu kan. Dia jalan pergi mana pun orang nak pukul dah. Dia jalan pergi mana pun orang nak tembak dia. Lagu tu. Contoh jangan balik carilah gamak tu. Boleh lah nak cari dia gamak lawan ya. Tapi tak selamat. Semua orang nak bunuh dah. Ya. Dalam keadaan begitu tuan-tuan, ada 2 orang lelaki. Seorang saya tak ingat nama, tapi seorang ni nama dia Hubair bin Aswad. Hubair bin Aswad ni maksudnya Kahak bin Hitam lah. Lagu tu maksudnya bahasa Melayu dia. Hubair bin Aswad dengan seorang lagi saya lupa tak main. 2 orang. Depa pi ligan unta Zainab. Lepas tu depa cucuk dengan pedang. Cucuk unta ni. Kawan perempuan seorang-seorang. Ayah dia jauh nun di Madinah. Tak ada siapa nak bela dia. Laki dia on the way balik pun kena berpisah dah. Dia mengandung pula. Siapa tak ada nak bela dia tuan-tuan. Pada ketika itulah 2 orang jantan tak guna. Tak boleh kata jantan tak guna, tak boleh lagi. Sebab ada sebab saya kata tu. 2 orang lelaki ni pergi jolok unta. Jatuh tomeh unta tu, jatuh sekali dengan Zainab. Jatuh pendarahannya. Tapi tak gugur seingat saya. Cuma dia berdarah lah. Ya. Pada masa itulah Abu Sufyan, masa tu dia belum Islam. Tapi walaupun dia belum Islam, dia manusia. Dia pun tengok, tak kena sampai tahun ni kot. Ya. Bolehlah hampa marah kat dia. Tapi dia perempuan. Ngandung pula seorang-seorang dia. Apa benda ni? Kan? Itulah manusia tu kadang-kadang kan. Dalam kes Palestin, Israel. Kadang-kadang orang bukan Islam pun tengok tak boleh terima. Tengok kekejaman Israel ni. Walaupun dia bukan Islam. Pasal kemanusiaan tak boleh terima. Anak-anak kecil kena tembak kan. Tak boleh terima. Mudah-mudahan dia pun tu dapat hidayah lah. No? Yang tunjukkan solidariti kepada umat Islam Palestin ni. Maka Abu Sufyan hantar orang pergi ambil Zainab, bawa balik ke rumah dia, suruh bini dia tolong jaga. Siapa bini dia pada masa ni? Hindun tu lah kan. Hindun yang ada kes dengan mayat Sayyidina Hamzah tu. Hindun mulut jahat zaman ni. Hindun kan. Sambil duk tolong, sambil duk maki. Dia kata hadza bisababi abiki. Ni semua punca pak hang ah. Tidak hang tak jadi lagu ni ah. Tapi sambil duk maki, sambil duk tolong. Pasal perempuan sama perempuan tu memang macam tu. Perempuan sama perempuan ni depa memang macam tu. Depa rajin, depa gaduh-gaduh kak, tapi sisterhood depa pun kuat juga. Gaduh ke artis cerai perempuan. Laki tu betul lagu mana pun, perempuan juga dia bersokong. Dia bagi lagu tu, tapi tak apalah. Bibi kat depa lah, tak salah pun. Cuma kita tak payahlah sembang pasal rumah tangga artis ni, rumah tangga orang banyak sangat. Biar kita fokus diri kita sudahlah. Dunia nak kemak dah tuan-tuan. Orang ni kita banyak cakap pasal orang, banyak sangat risau. Sampai satu tahap kita tak kenal diri kita. Kita terlalu banyak cakap pasal orang. Terlalu banyak pasal orang. Pasal sampai kita tinggalkan diri kita sendiri. Baik. Maka Hindu sambil duk berubat Zainab tu, sambil duk marah, sambil duk beletiak, tapi dia tengok keadaan Zainab yang letih, yang penat, yang sakit, yang sorang-sorang. Dia kata juga. Dia kata kat 2 orang hambat ni. Dia kata apa? Afisilmi a'yaran jafa'an wa ghilzah wa fil harbi ashbahun nisa'ul awarik. 2 orang tak guna ni dia kata. Masa tengah aman damai, maksudnya masa tengah tak perang, hang ligan orang, katok orang, tak ada dah kemain nak tunjuk panglima. Tapi wa fil harbi ashbahun nisa'ul awarik. Tetapi masa perang badan hari tu hampa ni macam perempuan haid. Hindun kata kat 2 orang tu ni yang cucuk unta. Masa tengah perang tak mau perang betul-betul Masa dah habis perang hang kalut nak katok perempuan tu, hang nak kalut nak jolok unta, kemain panglima. Masa perang tak mau perang sungguh-sungguh. Ada orang macam ni? Ada. Masa pertandingan betul-betul tak mau buat sungguh-sungguh. Tapi bila orang dah teman, aman damai, dia mula nak kacau. Baik. Kata ulama, itu adalah titik pertama hidayah mula nak masuk dah dalam hati Hindun tu. So, ada simpati dia tu. Cut the story short, akhirnya ingat tak tadi saya cerita tu Zaid ya? Maka Zaid berjumpa dengan pengembala ni, kata pergi cari Zainab. Abang ni siapa? Zaid tak reveal diri dia. Hang bagi cincin ni. Apa ni? Tak payah abang apa? Bagi cincin ni cukup. Tu strategi Nabi tu. Bila sampai cincin tu di rumah Hindun,
tunjuk kat Zainab. Zainab tahu cincin ayah dia. Bermaksud Zainab tahu ayah dia hantar seseorang. Maka Zainab tanya, macam mana ni, dekat mana? Okey, lelaki tu tunggu kat sekian-sekian tempat, ada dekat kebun saya. Maka atok masa pilah jumpa. Maka Zaid pun bawa iringlah Zainab baliklah ke Madinah. Duduk di Madinah ni tuan-tuan, ya. Duduk di Madinah ni apa nama, rindu kat suami, tapi suami bukan Islam lagi kan. Sampai tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah. Laki dia ni Abul As ni, tak apa tu saya cerita panjang sikit Zainab ni, no. Saya nak cerita pendek lah, ada 2-3 cerita lain lagi. Tak apalah, saya menadal lah. Laki dia pergi menjaga, lalu kot Madinah. Saya ringkas cerita, masa tu ada perjanjian dah tak boleh lalu. Bukan tak boleh lalu, adalah perjanjian ni cerita ada rumit sikit, tapi tak boleh lalu, senang abang. Tapi dia terlalu juga, kena tangkap. Bila kena tangkap ni, dia tak kena, dia tak apa, tangkap dia boleh balik. Tapi harta-harta yang dia bawa semua kena sita. Macam tu. Jadi harta-harta semua ni, kerajaan Madinah rampas. Ni tahun ke-6. Jadi kata kat Abdul As boleh balik. Maksudnya bukan tengah perang nak tawan lah. Tapi hang langgar perjanjian, boleh balik. Dia tak boleh balik pasal harta banyak tu bukan harta dia, semua harta orang Mekah. Dia cuma tukang yang niaga aja. Maka dia tak tahu duk nak buat lagu mana ni di Madinah seorang-seorang ni, dia bukan Islam. Dia teringat bekas bini dia. Cinta tu masih ada tuan-tuan, dan bini dia tak nikah dengan orang lain. Saya nak tunggu tuan-tuan, tahun pertama hijrah, kedua hijrah perang Badar kan. Tunggu habis perang Uhud, habis perang Khandaq, tak nikah sampai tahun ke-6 hijrah. Dia tak nikah, tunggu lelaki dia. Maka sengak-sengak Abul As pergi cari rumah Zainab, pergi jumpa Zainab seorang-seorang malam-malam. Nak minta tolong ni, nak ni saya reka dialog mana. Dia tak sebut dialog lagu mana. Kata yang abang bawa menjaga ni semua kena rampas habis. Tolong ejah dengan pak sat. Tidak pun balik Mekah lagu mana, nak balik Mekah lagu mana ni, kata dia pun nak jawab apa. Maka esok tu lepas subuh, Zainab sebut kat Rasulullah, yang saya jadi penjamin, ana jaru domin ni maksudnya grantor. Saya jadi grantor kepada Abul As. Dia tak kata suami saya, dah tak ada hubungan kan. Saya jadi grantor kepada dia, yang mana dia minta izin lah agar ihsan daripada kerajaan Madinah, bagilah balik. Saya dia pun tak perasan, terlepas pandang sepadan dan sebagainya. Maka Nabi pada masa tu Nabi kata tak apalah, kita bagi peluang. Masa Abul As pun balik. Balik bawa balik barang. Bawa balik semua barang pergi Mekah, tuan-tuan. Dia kata dia nak kena balik juga. Masa tu Islam dah offer dia dah masuk Islam, dia tak mau. Semua kerah. Dia nak balik Mekah juga. Balik Mekah. Dia balik Mekah, bawa balik semua barang. Elok sampai di Mekah dia bagi balik semua barang-barang orang. Bagi semua. Dapat dah semua, dapat dah. Untung semua kira dah. Puas hati. Baik. Apa semua dah dapat dah, apa yang apa nak, dapat dah. Aku nak pergi Madinah, aku nak masuk Islam, dia kata. Tu. Dia tak mau terikat. Dia tak mau agar orang kata dia masuk Islam dekat Madinah, itu pasal takut. Dia tak mau. Biar dia jadi orang yang merdeka, dia dah bagi semua balik dah. Maka dah kosong dah, aku nak masuk Islam. Maka tahun ke-7 dia pergi ke Madinah sebagai seorang Islam. Dan dia nikah pula lah dengan Zainab balik. Tuan-tuan, berpisah awal lama ni, bersatu balik dengan Zainab. Mengandung pula lah Ali tu. Baik. Tahun ke-7. Tapi tuan-tuan, kisah Zainab tak selesai di situ. Dia berpisah berapa tahun, dekat 10 tahun. Tahun ke-7 laki dia balik. Duduk di Madinah. Sempatlah daripada orang rapik balik. Tahun ke-8 Zainab meninggal dunia. Setahun ya? Tahun ke-8 Zainab meninggal dunia. Dan dalam riwayat sebut, antara sebab-sebab dia meninggal tu, antaranya juga sebab yang dia jatuh teruk masa mengandung awal. Sebab tu Nabi klasifikasikan kematian Zainab sebagai pembunuhan yang awal tu, yang dua orang, Hubair bin Aswad tu dengan seorang lagi tu. Kenapa saya kata tak boleh kata jahat? Sebab bola peringkat awal Nabi kata tau, iza wajadtumuha, kalau kamu jumpa dua orang lelaki tu, fa'ahriqu, bakar. Mula-mula. Tapi lepas tu Nabi tarik balik. Nabi tu tak boleh bakar. Bakar ni hanya kuasa Allah saja untuk nak azab orang dengan bakar dengan api ni.
Dia kata bunuh, faqtulu. Ya. Tapi bila tentera Islam pergi cari sampai dapat, tengok Hubair bin Aswad dah masuk Islam. Jadi Nabi lupakan, Nabi maafkan. Tuan-tuan, jadi Rasulullah ni tuan-tuan hebat, no? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hebat tak tuan-tuan? Hebat. Kena malam yang lain pula yang tu. Kalau seseorang tokoh ni yang seluruh kehidupan kita orang catat, kita rasa kita boleh hidup. Kita baca tentang Tun Dr. Mahathir lah, baca tentang siapa lah, tokoh luar Mandela ke siapa pun lah. Orang akan catat sisi-sisi baik dia dan sebagainya. Saya rasa duk baca buku Dr. Mahathir lah, orang putih tulis lah pasal dia baik tu. Cerita daripada zaman pak dia main daripada Pulau Pinang sampai dia berseteru dengan Tengku Abdul Rahman, dia berseteru pula dengan ingat ada menteri dulu Ghazali Syafi'i ke apa tu kan. Saya duk baca. Lepas tu dia masuk dengan Menteri Ustaz Selangor lama Harun Idris ke. Lepas tu geng-geng dia kena ISA zaman tu seronok ke rupanya. Tapi saya nak abang kata, kalau kita ni jadi orang yang dicatatkan segala-galanya pasal kita tak boleh duduk punya. Dan selalunya kita tak terlepas daripada benda buruk. Ada baik kita, ada buruk kita. Pasal kita insan. Tetapi Rasulullah, seluruh kehidupan Nabi pasca nubuat, seluruh kehidupan Nabi dicatatkan. Dan Rasulullah SAW manusia yang mulia dan agung dan maksum. Semua kebaikan berlaku pada hidup Nabi. Kita tak mampu. Kita duk cerita pasal diri kita dalam Facebook. Semua kita tulis hak baik saja. Hari ni pergi sedekah kat orang tu, hari ni pergi sedekah kat orang ni. Semua cerita hak baik saja. Hak buruk kita tak cerita. Kalau orang catat tulis pasal kita mungkin ada satu dua keburukan, tak terlepas pasal kita manusia. Tetapi Rasulullah, para perawi meriwayatkan kisah pasal Nabi semuanya. Hatta di dalam rumah, di luar rumah, di dalam bilik, di luar bilik, sampai cara Rasulullah mandi dan buang air pun semua dicatatkan. Semuanya indah belaka tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, boleh lagi. Saya nak ringkas sikit-sikit ni. Saya nak cerita tuan-tuan bagaimana contoh Mus'ab yang saya cerita tadi, Zainab yang saya cerita sebentar tadi juga. Mereka ini kenal tentang erti pengorbanan, kenal tentang erti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenal tentang perjuangan kepada agama ini. Dan dalam hidup kita ni tuan-tuan, ramai orang yang dia melalui pelbagai perjuangan dalam hidup dia. Ya. Setiap dalam kalangan kita adalah wira kepada cerita kita sendiri. Ada proverb orang putih kata apa? Every man is a hero of their own stories. Ya. Setiap lelaki itu adalah hero kepada cerita dia sendiri, betul. Cuma cerita kita orang tak catatnya. Pasal tu nampak kita lagu tak ada apa. Padahal setiap orang dia melalui fasa-fasa dalam hidup dia. Ada masa Allah uji dia sampai dia rasa dia tak boleh keluar dalam ujian tu. Habis gelap dunia dia. Ada masa Allah bebaskan dia dan dia tak sedar pun bila dia diuji. Tetapi ala kulli hal kata Nabi SAW, Inna Allah, sesungguhnya Allah iza arada ila abdihi khairan atau kama qala, ketika mana Allah mengkehendaki kebaikan pada seseorang hamba dia itu, ajjalallahu lahu uqubah fid dunya, Allah akan percepatkan uqubah, siksaan ataupun musibah di atas dunia. Allah bagi percepat sikit. Bukan tanda Allah tak sayang, tapi tanda Allah sayang kepada dia. Seorang perempuan kulit hitam, dalam hadis Bukhari sebut, dia mai jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kau ni ada sakit sawan, tak tahan dah, tak mampu tanggung dah sakit ni. Kita ada sakit tak tuan-tuan? Masing-masing pakai ada sakit kita ni no. Macam-macam ubat ada. Kat ayah dengan mak saya tu, saya beli ubat yang tu ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, debus je siap. Ingat kan? Macam-macam ubat kita ada. Makcik ni mai jumpa Rasulullah lah, hadis sebut apa nama ni, mar'atus sauda, perempuan kulit hitam. Ya Rasulullah, makcik ni ada sakit sawan. Hari-hari kena. Tak tahan dah. Dan bila kali kena ni jadi lupa diri, jadi tersingkap aurat, terselok habis. Malu, tak tahan, penat, sakit, tak larat tanggung dah ya Rasulullah. Tolong doa dekat Allah agar Allah hilangkan sakit ni. Tuan-tuan, Nabi kata kat makcik tu, makcik mau tak sakit tu kekal kat makcik, tapi makcik confirm syurga. In sabarti walakil jannah, kata Nabi. Kalau makcik sabar, confirm syurga. Ataupun kalau
In syi'ti, kalau kau nak saya doa juga, saya boleh doa. Dan penyakit ni akan hilang. Kau pilih. Makcik ni kata, kalau macam tu, biarlah sakit ni kekal. Nah. Tapi satu je saya minta. Bab aurat tadi tu. Maka Nabi doa kepada Allah, lepas ni kalau kau ni kena sawan, jangan sampai dia tersingkat aurat. Janganlah sampai dia lupa diri selok-selok habis. Maka dia kekal dengan sakit dia itu. Nah. Daripada hadis ni, ulama buat istinbat hukum. Kalau orang tu sakit, boleh tak dia pilih tak berubat? Orang tua sakit sangat dah, dia takut jumpa doktor, boleh tak dia pilih untuk tak mau pergi berubat? Boleh. Kecuali kalau sakit tu melibatkan orang lain, macam COVID, tu tak boleh, tu kena pergi berubat lah. Pasal kalau dia simpan jangkit kat orang, tu tak boleh. Tapi kalau sakit dia seorang-seorang, dia berfikir, tak apalah, aku nak kembali kepada Allah dalam keadaan tubuh yang begini, yang tak ada sebatang jarum pun masuk, tak apa. Dan dia sabar dan dia redha dengan ujian tu, tak apa. Tuan-tuan, Muhammad bin Munkadir boleh lagi lah. Cik, boleh lagi sikit lagi. Boleh lah. Saya tahu nak main sini kat Stone tu je no. Tak nak boleh dapat malam ni. Tak ada. Seorang tabi'in besar, Muhammad bin Munkadir, ulama besar lah. Tabi'in, ulama, tokoh imam Muhammad bin Munkadir. Imam lah besar. Dia cerita satu hari, ni dia bukan sahabat, dia tabi'in era kemudian. Dia ni Muhammad bin Munkadir, dia ada satu tiang dekat Masjid Nabawi tu, dia ada satu tiang. Yang tiang tu dia seorang. Orang tahu kita pun ada ni tuan-tuan. Kita ada main masjid di tiap malam ni semua ada tiang masing-masing kan ni. Dia selesa duduk di situ. Orang tahu dah tu tempat dia. Tiang tu haji ni duduk ni dulu. Esok bila dia meninggal, orang tengok tiang tu teringat kat dia. Dulu arwah duduk tiang ni, dia dengar kuliah ustaz, kan? Muhammad bin Munkadir, dia ada tiang dia sendiri, tapi dia suka pergi tengah malam. Satu fasa tu, Madinah ni dia main kemarau teruk yang berpanjangan. Tak apalah, Muhammad bin Munkadir ni pun pergi macam biasa lah. Dia pergi semayang tengah malam. Tiba-tiba dia nampak satu orang lelaki main. Satu orang lelaki. Cerita ni adalah Syarah Alamun Nubala. Imam Zahabi nukil balik riwayat ni. Lelaki ni main tak perasan dia duduk di tiang belakang. Di tiang dia tu lelaki ni main mayang di mihrab depan ni. Terus dia doa, ya Allah, orang Madinah, orang Islam dah, kami ni kemarau lama. Kami dah semayang dah, minta istisqa, minta turun hujan. Engkau tak turunkan hujan, ya Allah. Sekarang ni aku nak kau turunkan juga hujan. Dia cakap begitu. Demi namamu ya Allah, aku mahu engkau turunkan hujan. Bila Muhammad bin Munkadir, imam, dia dengar macam tu, dia kata, tak apalah pakcik ni gila kot. Kan? Tuan-tuan, dalam riwayat ni dia cerita, dan pakcik tu letak tangan, buruh dah berdentum di langit. Dia baru nak amin, hujan telah turun renyai-renyai membasahi bumi Madinah. Pakcik ni. Lepas tu barulah pakcik ni mulakan semayang dan dia doa, ya Allah, aku ni tak ada siapa pun, tak ada apa pun, tapi engkau makbulkan doa aku, ya Allah. Panjanglah dia semayang. Muhammad bin Munkadir terpegun dengan dia, siapa pakcik ni? Habis pada tu tuan-tuan, baru pekat mai. Tok Syak mai buka lampu, semua pekat mai lah, orang mai subuh. Bila ramai-ramai orang tak perasan dia, pasal dia lelaki biasa, dia bukan pengkuliah atas meja, dia bukan siapa-siapa dia. Dia siapa tak kenal dia, tak perasan dia. Orang pekat mai subuh apa semua ni, Muhammad bin Munkadir tak lepas mata dia, usah pakcik ni siapa ni. Sampai habis sembahyang wirid apa semua ni, habis sembahyang keluar. Muhammad bin Munkadir pun orang duk bermun dia pasal dia tu imam, pasal dia orang alim, tok guru. Dia pun celah-celah keluar curi, dia ikut pakcik tu pergi. Ikut jauh sampai nampak rupanya pakcik ni tuan-tuan, dia menumpang di satu asrama. Dulu macam ada satu homestay lah, bukan homestay, roomstay. Orang kan zaman dulu kan, orang nak main ambil hadis, main daripada jauh-jauh akan main sewa di roomstay ni, tumpanglah duduk di asrama tu, lagu pondok lah. Jadi bayar duit lah sebulan berapa. Jadi sambil-sambil tu keluar lah pergi Madinah. Pergi jumpa Imam Malik, pergi jumpa apa nama ni, Rabi'atul Ra'i, tok guru di Madinah ni. Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, semua tok guru besar di Madinah lah. Ya. Jadi pakcik tu macam tu lah, dia bukan orang situ. Jadi dia ambil upah, sambil-sambil tu dia ambil upah buat kasut. Ya. Bila Imam Muhammad bin Munkadir ni tengok lagu tu, maka dia pergi pegang pakcik tu, dia kata, pakcik, saya tengok apa jadi pagi tadi. Itu dia. Saya nak minta izin kat pakcik tak payah dah ambil upah semua ni.
saya akan bayar kat pakcik bulan-bulan. Saya akan bayar kat pakcik bulan-bulan. Kerja pakcik cuma tolong doakan untuk orang Islam saja. Tak payah pergi kerja lain dah. Tak usah duk kalut susah hati. Ni dia lah nak mengajak, dia lah nak menyiga, dia lah nak kerja. Tak dan. Ya, tak lah ni pakcik fokus untuk doa untuk kami lah. Saya akan bagi duit bulan-bulan. Ya. Pakcik ni pegang dia balik. Pakcik ni kata apa? Saya nak minta tolong satu kat Tok Imam boleh tak? Kat Tuan Guru, Imam Muhammad bin Muqaddim, Tok Guru. Pasal apa pakcik? Satu je saya minta tolong. Tolong apa? Tolong rahsia, minta tolong sangat-sangat rahsia apa yang saya yang Tok Guru nampak bagi tadi kat saya tu. Selagi saya duk ada rahsia. Selagi saya duk ada rahsia. Maka tak apalah. Muhammad bin Muqaddim pun kata ni, tak apalah, offer saya tadi macam mana? Nak suruh doa kat kami semua ni. Pakcik dia kata tak apa, esok kita sembang lain. Esok Muhammad bin Muqaddim pi pula asrama tu. Para roommate pakcik tu marah kat dia. Tok Imam, pasal apa hampir teguk dia macam tu? Kenapa? Sebabkan hang teguk dia lagu tu, hang kata hang nampak dia doa, dia bungkus ke baju dia lari ke tempat lain pula. Dia tak mau orang puji dia. Kalau kita duduk tempat dia tuan-tuan, saya nampak ustaz doa malam, dah hujan, ya hang dah rakam. Dia tak mau. Dia tak mau orang puji dia tuan. Pindah. Muhammad bin Aslam seorang lagi nak berhenti tak berhenti kan ni. Tak pukul 9 ni, 2 minit ni. Seorang lagi. Muhammad bin Aslam. Ulama besar juga ni tuan. Muhammad bin Aslam, anak murid dia cerita, sepanjang kami ikut dia, kami tak pernah tengok dia sembahyang sunat. Melainkan solat sunat tahiyat masjid hari Jumaat. Orang sampai heran, betul ke dia ni Tok Guru? Tapi Muhammad bin Aslam Tok Guru besar. Dan ahli keluarga dia pun tak tahu apa dia buat. Anak-anak murid dia yang rajin khidmat dengan Tok Guru kan, sampai pergi di rumah apa kan. Tok Guru ni bila balik di rumah, dia masuk bilik, dia kunci pintu. Buat apa pun tak tahu. Sekali dia keluar-keluar, dia main dengan cucu, gelak-gelak, lagu tak ada apa. Ni siapa cerita ni? Ni anak murid dia cerita. Saya boleh tahu yang kantoi dia satu hari, anak dia cerita, anak yang kecil sekali cerita. Ayah senaknya masuk bilik, kunci pintu, dia teriak. Dia baca Quran, dia teriak, dia semayang, baca Quran, teriak semayang. Lepas tu, agak-agak nak habis, dia kesat yang mata, dia tutup, dia sorokkan semua tu, dia keluar, dia gelak. Tak mau bagi orang tahu yang dia buat ibadat. Betul tu. Saya bukan nak cerita yang tu. Saya nak cerita, kisah ni Al-Hakim sebut. Diriwayat daripada Ibrahim bin Ismail Al-Anbari. Nukil kembali. Ibrahim bin Ismail Al-Anbari ulama besar. Dia kata satu malam tu pada tahun 242 Hijrah, aku sedang menulis di Mesir. Ni di Mesir. Muhammad bin Aslam bukan di Mesir. Aku sedang menulis kitab tengah malam, kitab Muhammad bin Wahab, bukan Wahabi tu bukan. Ni Muhammad bin Wahab Tok Guru zaman dulu. Aku sedang salin balik kitab sebab zaman tu ada orang yang kerja salin kitab. Kan zaman tu tak ada photostat bawah. Jadi depa ambil upah salin kitab. Pukul 2-3 pagi aku duk tulis kitab. Tahun 242 Hijrah. Tengah nak tulis kitab pukul 3 pagi tu, aku dengar satu suara bisik. Telah meninggal dunia seorang kekasih Allah, Muhammad bin Aslam. Terkejut tak? Aku terkejut. Lepas tu aku terus catat terus. Malam ni malam apa, tarikh apa, sekian tahun tak apa. Lama lepas tu aku keluar pada Mesir, aku pergi hijrah pergi tempat Muhammad bin Aslam. Aku tanya, Muhammad bin Aslam, Tok Guru Muhammad bin Aslam ada lagi tak? Meninggal dah. Meninggal bila? Dia bagi detail, aku cek balik. Tepat sama dengan time yang aku dengar bunyi tu, dia kata. Hatif, bisikkan suara. Tak apa hebat, tak tahu. Tapi itulah para kekasih Allah, yang mana bila mana mereka ikhlas dengan amalan mereka, kecintaan mereka kepada agama mereka, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat mereka, akan lindungi mereka, akan belai mereka dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup tuan-tuan, ni saya tutup betul ya. Dalam satu hadis yang panjang, Nabi SAW sebut, ni hadis yang panjang, hadis yang yajma'ukum fi batni ummi, kamu akan dikumpulkan dalam rahim ibu kamu. Itu contoh yang hadis yang panjang, tapi saya nak pergi yang 4 ujung. Nabi kata, ada dalam kalangan kamu, inna ahadakum ya'malu bi'amalil ahlil jannah, ada dalam kalangan kamu yang melakukan amalan ahli syurga, ya, hatta la yara bainahu wa bainal jannah illa dhira'in, sehingga kan tidak ada antara dia dan syurga melainkan sejengkal, ya. Faiswaqul kitab, tetapi takdir Allah mendahului dia, ya.
dia di hujung usia dia terkelepon, dia buat amalan ahli neraka, fayudkhalun nar, dan dia akan masuk neraka. Ini hadis sahih Bukhari. Dan ada juga dalam kalangan kamu yang seluruh hidup dia ya'malu bi'amali ahli nar, seluruh kehidupan dia buat amalan ahli neraka ni, tak pernah peduli pasal ibadat, tak pernah buat baik langsung. Tetapi fausbiqul kitab, takdir Allah, kitab takdir, kitab muajjalah disebut dalam Quran, mendahului dia. Di penghujung usia dia Allah campakkan hidayah, dan dia sempat buat ibadat sat walaupun sedetik, tetapi dia buat juga sebentar, maka kata Nabi, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita dalam kehidupan kita ni jangan pernah kita rasa yakin, jangan pernah kita rasa selamat. Senantiasalah kita ada rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah kita doa dan sandarkan seluruh tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah simpan kita, sayang kita, lindung kita, ihsan kat kita, belai kat kita, pupuk kita dalam kecintaan kepada Dia. Ya. Wallahu taala alam tuan-tuan. Demikian yang sempat saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada umur yang panjang, ada ruang yang kosong senggang. Kalau ada jodoh kita lagi, kita akan bertemu lagi lah. Itu bukan tuan-tuan mau lah. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Ada jodoh, kita jumpa lagi. Kalau selisih, kita tegur lah. Saya ada kat sini lah. Sekolah kat sini sama dengan Pakcik Zakara. Cuma rumah saya jauh. Saya di Tasik Geluguk, di Matramangan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin ila malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.